Radio Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada DJ Anggun yang bertugas untuk pagi ini. Alhamdulillah kita ditemukan lagi hari yang penuh berbahagia ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Jumaat 18 Disember 2020 bersamaan dengan 3 Jamadil Awal 1442 dan saya mengharapkan semua sidang pendengar muslimin dan juga muslimat hari ini sihat alhamdulillah. Jadi mesti dalam slot Adinu Khalis seperti biasa bersama dengan yang berbahagia Afal Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar untuk pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz sihat ya. Alhamdulillah. Daripada minggu lepas Ustaz telah pun membicarakan tentang rukun iman kelima, iaitu beriman dengan hari kesudahan ataupun hari kiamat. Jadi pada minggu ni masuk pula, iaitu kita akan membicarakan tentang rukun iman keenam, iaitu qada dan qadar. Jadi tanpa melengahkan masa, mempersilakan Ustaz untuk mukadimahnya. Dipersilakan Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Ijo dan kepada sidang pendengar slot Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan agama yang sebenar, agama yang suci, dengan akidah yang suci, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dengan beribadah yang sebenar-benarnya yang berlandaskan kepada ilmu, dan beribadah dengan kuasa hati yang suci, beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi insya-Allah untuk slot kali ini akan membicarakan rukun iman yang keenam daripada 6 rukun iman, iaitu beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di rukun iman yang keenam ni dua pegangan yang akan kita bicarakan. Pegangan yang pertama qada Allah Subhanahu Wa Taala. Pegangan yang kedua qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pembicaraan rukun iman yang keenam ini mungkin akan lama jugalah pembicaraannya. Mungkin beberapa slot pembicaraan berkaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Satu tajuk insya-Allah saya akan susun. Kemudian kepada sidang pendengar supaya ambil faham satu peringkat, satu tajuk. Kemudian kalaulah kita sudah di tengah pembicaraan, kita masih lagi boleh mengulangi pembicaraan qada dan qadar daripada awal, sebab sidang pendengar boleh mengikuti dalam FB Terengganu FM. Jadi dalam FB Terengganu FM ada dalam simpanan tu. Jadi kalaulah sidang pendengar tu
nak mengulangi pun boleh, nak ambil sipang pun boleh. Kalau ke depan dah nak undur balik pun boleh. Sebab untuk kita memahami slot-slot kemudian ni, kita kena mula memahami daripada hak awal. Kalau ambil tengah tu dia tak jadi. Kalau ambil tengah dia kena ambil daripada awal. Kena kejap daripada awal satu-satu insya-Allah, barulah kita boleh jalan satu peringkat. Jadi secara kasarnya dua pembicaraan dah di situ. Satunya pembicaraan qada, satunya pembicaraan qadar. Kemudian qada qadar ni, qada ada hak qada azali, kita akan bicara satu-satu. Dan ada qada catatan di Lauh Mahfuz. Yang ada qada yang putus, ada qada yang muallaq yang tergantung di Lauh Mahfuz. Kemudian qada dan qadar ini pula merangkumi perkara baik dan juga merangkumi perkara jahat. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu kita cerita bab qada. Pergi pula pada qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Pergi pula kepada ikhtiar usaha kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu saya sebut secara kasar je tu. Dia tajuk-tajuk tu banyak lagi tu, satu-satu peringkat. Kemudian hak rukun iman yang keenam ni, kita ambil faham terlebih dahulu hak jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya oleh Jibril alaihi salam berkaitan dengan iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Bahasa Arab belaka tu. Tapi rasa-rasanya sidang pendengar boleh faham dah tu. Antu minabillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bahawa engkau beriman dengan Allah, wa malaikatihi, dan malaikat Allah Subhanahu wa taala, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhiri, dan hari kesudahan. Ni 5 rukun. Alhamdulillah selesai dah pembicaraan. Kemudian yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi kita ni hak radio. Kalau biasanya kalau saya mengajar di masjid contohnya, hak jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni saya akan biasa tulis di whiteboard untuk kita sama-sama fokus molek hak jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi jawab, antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Yang keenam, Nabi tak kata wal qadari khairihi wa syarrihi. Nabi tak kata gitu. Nabi ulang balik, wa tu'mina bil qadari. Nabi jawab, antu minabillah wa malaikatihi. Nabi tak kata wa tu'mina bi malaikatihi. Wa kutubihi. Nabi tak kata wa tu'mina bi kutubihi. Wa rusulihi. Nabi tak kata wa tu'mina bi rusulihi. Wal yaumil akhiri pun sama. Nabi tak kata wa tu'mina bil yaumil akhiri. Yang keenam, Nabi ulang wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tengok lain situ tu. Jadi yang keenam tu Nabi ulang balik. Dia punya amal dengan muta'allaq dia. Nabi ulang balik. Ni balaghahnya hadis Jibril alaihissalam. Nabi ulang balik amal dengan muta'allaq dia. Wa tu'mina bi. Kenapa Nabi ulang balik? Hak lain ni Nabi pakai ataf sahaja. Wa kutubihi wa rusulihi, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Hak lain Nabi pakai ataf sahaja. Dan
Tapi yang keenamnya, Nabi ulang amil dengan muta'allaq dia, watu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kenapa Nabi ulang balik? Hak ning ni, hak jawapan Nabi SAW ni dipanggil hadis qauli. Dia ada hadis qauli, fi'li, takriri. Hadis qauli ni sabdaan ni, lafaz hadis ni adalah sabdaan yang keluar daripada mulut Nabi SAW sendiri. Sebab Nabi jawab pertanyaan Jibril alaihissalam, akhbirni anil iman, ya Muhammad, cerita akan daku daripada iman. Jibril alaihissalam tanya Nabi. Nabi pun bersabda, antu minabillah. Mana hadis ni keluar daripada mulut Nabi SAW. Dia panggil hadis qauli. Ada dipanggil hadis fi'li. Nabi buat satu-satu perbuatan, satu-satu pekerjaan. Sahabat yang melihat Nabi buat, sahabat pun menyatakan, aku melihat Nabi SAW buat begian. Maknanya hadis ni, lafaz hadis keluar daripada mulut para sahabat yang menceritakan perbuatan Nabi SAW. Jadi lafaz ni mari mana? Mari daripada mulut sahabat yang menceritakan perbuatan Nabi. Dia panggil hadis fi'li. Adapun hadis Jibril ni, ni hadis qauli, hadis yang keluar daripada mulut Nabi SAW sendiri. Apabila hadis itu hadis qauli, keluar daripada mulut Nabi SAW, mustahil berlaku kesalahan, kesilapan dari segi bahasa contohnya. Mustahil berlaku. Sebab apa? Allah telah bagi jaminan, wa ma yantiku anil hawa in illa wahyun yuha. Tidak bertutur Nabi SAW daripada hawa Nabi sendiri, bahkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa yang keenam tu Nabi ulang amil dan muta'allaq dia berbeza dengan wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Hak tu Nabi pakai ataf sahaja, dan. Tapi yang keenam Nabi ulang watu mina bil qadari khairihi wa syarihi, dan engkau beriman. Ni saya ulang sekali lagi ni. Sidang pendengar ambil perhati molek ni. Jawapan Nabi SAW ni. Nabi jawab, antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari. Itu Nabi ulang. Nabi tak kata wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarihi. Nabi tak kata gitu. Nabi kata wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Ni Tok Guru ni dia bahas panjang sini ni. Nabi ulang balik penekanan bahawa engkau beriman dengan qadar Allah baik dan jahat. Sebab apa? Sebab penting. Sebab penting. Kemudian kalau kita tengok dalam kitab Dalilul Falihin, syarahan kepada kitab Riyadhus Salihin, kitab hadis karangan Imam Ghazali rahimahullah, dihuraikan di dalam Dalilul Falihin tu kenapa Nabi mengulangi amil dan muta'allaqnya. Dia kata tambihan alal ihtimami bitasdiqi bih. Nabi mengulangi waktu mina bil qadari ni kerana tambih. Tambih ni apa? Tambihan ni kerana nak jaga-jaga. Tambih ni nak jaga-jaga. Alal ihtimam, atas penting. Tu kata penting tu. Atas penting bitasdiqi bihi, dengan membenar hati dengan qadar Allah baik dan jahat. Tapi Nabi ulang sebagai penekanan untuk kita jaga-jaga atas pentingnya membenar beriman dengan qadar daripada Allah
baik dan jahat. Kenapa penting? Kerana di rukun iman ke-6 ni lah tempat gelincirnya pegangan orang-orang yang lemah pemahaman agama. Di rukun iman lah hak paling banyak tempat gelincir pegangan di kalangan mereka-mereka yang lemah pemahaman agama. Lepas tu Nabi tekan watu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Watu mina bil qadari. Dal tu baca bagi atas pun boleh, bil qadari ataupun bil qadri. Bil qadari ataupun bil qadri. Watu mina bil qadari. Watu mina bil qadari. Jadi watu mina bil qadari. Dan engkau beriman dengan qadar. Apa dia qadarnya? Dia kita rukun iman kita sebut tadinya qada dan qadar. Dua pegangan. Qada satu pegangan, qadar satu pegangan. Tapi dalam hadis ni Nabi hanya sebut engkau beriman dengan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak sebut qada. Kita kata tadi hak rukun iman ke-6 beriman dengan qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dua. Tapi dalam hadis itu hanya sebut wa tu'mina bil qadari. Ni patut kata satu kita kena faham satu peringkat. Jadi di tajuk kita hak rukun iman yang ke-6 kita sebut qada dan qadar. Hak adi tu insya-Allah saya akan sambung balik. Qada dan qadar. Boleh tak kita nak sebut qadar dan qada? Ni atas dua pandangan. Jadi sebut belakang dulu. Dia sebut qada qadar ataupun qadar dan qada. Di situ dua pegangan. Satunya ketentuan Allah, kehendak Allah, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Satu. Satunya kehendak Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, muafaqah dengan sifat ilmu. Satu laginya perbuatan Allah, pekerjaan Allah yang bersifat dengan kudrah. Tu panjang sikit lah. Tapi ini insya-Allah saya akan sentuh secara terperinci satu-satu. Ini sebut cara kasar terlebih dahulu. Satunya ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Satunya perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi antara ketentuan Allah dengan perbuatan Allah akan disebut dengan hak ketentuan Allah hak azali. Ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah pada sedia kala. Sampai masa berlaku perkara yang ditentukan oleh Allah pada azal tadi ni, berlaku perkara tu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Jadi kalau kita sebut rekah laginya, cakapan orang sekarang lah. Cakapan orang sekarang ni disebut satunya pelan, satunya pelaksanaan. Ketentuan azali dia wak kata pelang. Perancangan lah. Perancangan pelang. Kemudian sampai masa tu pelaksanaan. Jadi antara pelan dengan pelaksanaan akan disebut pelang terlebih dahulu. Bukan begitu? Barulah disusuli dengan pelaksanaan. Jadi antara ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah hak azali, hak sedia kala ni, dengan perbuatan Allah yang bersifat kudrah hak berlaku sekarang ni, akan disebut hak ketentuan azali yang kita sebut sebagai pelang tadi terlebih dahulu. Barulah pergi kepada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah yang kita panggil pelaksanaan tu. Jadi antara pelan dan pelaksanaan ni, antara ketentuan dan perbuatan Allah ni, dua pandangan. Satu pandangan Imam Asy'ari. InsyaAllah kita akan bawa pandangan Imam Asy'ari. Ketentuan ni qada, pelaksanaan qadar. Maka sebagaimana Ija sebut, sebagaimana saya sebut, beriman dengan qada dan qadar. Situ. Ada pandangan pula
ketentuan Allah dan perbuatan Allah, dua akidah ni sama je. Tak ada khilaf, tidak ada berbeza di kalangan ulama dalam bab pegangan. Yang berbeza dari segi lurah dia, dari segi ketentuan Allah ni apa. Satu pandangan mengatakan ketentuan Allah ni nama dia qadar, bukan qada. Dah qada pula. Qada tu perbuatan Allah. Maka disebut dengan qadar dan qada. Itu satu pandangan. Jadi kita bawa pandangan Imam Asy'ari. Ketentuan azali yang kita sebut kata pelang tadi adalah qada. Perbuatan Allah sekarang yang terpanggil pelaksanaan adalah qadar. Jadi kita sebut qada dan qadar. Jadi insya-Allah bila kita masuk pada pembicaraan dua pegangan tu, kita akan mulakan pembicaraan berkaitan dengan qada. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya nak sentuh pula satu laginya. Dalam hadisnya Allah Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan qadar. Mana qadanya? Tak sebut qada. Qadar sahaja. Qadar sahaja. Dan ada riwayat hadis pula sebut qada sahaja. Tak sebut qadar. Jadi dari segi bahasa Arab, ni dari segi bahasa Arab. Bahasa Melayu mungkin tak samalah. Bahasa Melayu mungkin grammar lah, grammar bahasa Melayu lah, tata bahasa panggil tau. Tata bahasa Melayu lah. Ni kita cerita hak bahasa Arab. Dia bahasa Arab ni ada perkataan-perkataan yang mana apabila disebut secara satu daripada dua perkataan. Apabila disebut satu saja daripada dua perkataan, ataupun disebut kedua-dua sekali. Mana? Contohnya, sebut satu daripada dua perkataan yang kita nak bicara di sini, perkataan qada dan qadar. Disebut satu je. Disebut qada tanpa disebut dan qadar, tak ada. Ataupun disebut qadar macam dalam hadis ni, tanpa disebut dan qada. Tak ada dan. Tak ada hot dan tu. Tak ada yang kedua. Satu sahaja. Dan terkadang disebut qada dan qadar. Yang lagi dua. Jadi qada dan qadar. Dia qada dan qadar ni begini. Apabila didatangkan satu daripada dua. Sama ada qada sahaja, tidak didatangkan dan qadar, ataupun qadar sahaja semua dalam hadis ni yang tidak didatangkan dan qada, kedua-dua makna ni akan masuk dalam satu perkataan. Jadi boleh sebut kata beriman dengan qadar, dengan makna beriman dengan ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, dan beriman dengan perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Jadi dua lalu dah masuk. Dua lalu dah masuk dalam satu perkataan. Samalah juga dengan beriman dengan qada daripada Allah. Apa dia qada? Ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, dan perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Ada gitu. Sebaliknya, kalau didatangkan kedua-dua, beriman dengan qada dan qadar, yang sebagaimana Ijo sebut mula-mula tadi, dan sebagaimana saya sebut dua-dua kan. Rukun iman yang keenam, beriman dengan qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi qada makna dia sendiri, tak campur dengan makna qadar. Qadar maknanya sendiri, tak campur dengan makna qada. Apa makna qada? Kita pakai jalanan Imam Asy'ari. Qada adalah ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Dan qadar, hak qadar, perbuatan Allah, pekerjaan Allah yang bersifat dengan qudrah. Suku-suku. Ini dari segi bahasa Arab. Iza ijtama'a aftaraka wa iza aftaraka ijtama'a. Itu dari segi bahasa Arab. Apabila didatangkan kedua-dua, beriman dengan qada dan qadar. Iftaraka dengan bahawa qada makna dia sendiri, qadar makna dia sendiri. Qada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah.
Wa izaftaraka ijtama'a. Apabila didatangkan qadar sahaja macam dalam hadis ni. Wa tu'mina bil qadari. Dan engkau beriman dengan qadar, maka kedua-dua makna ni masuk sekaligus. Mana? Beriman dengan qadar dengan makna beriman dengan ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ataupun kalau kita jumpalah pulaknya, beriman dengan qada, tak sebut qadar. Sama juga. Qada dengan makna ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah pada azal dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Gitu. Ni orang kata satu ni. We faham molek. Faham molek. Sebab kadang-kadang orang sebut macam dah hadis ni sebut qadar. Qada tak sebut. Kadang-kadang sebut qada. Qadar tak sebut. Walaha kita rukun iman yang keenam ni bukan satu. Dua. Beriman dengan qada dan qadar. Kena beriman kedua-dua ni. Satu daripada dua yang kita tidak imani, terpesonglah kitanya dalam bab akidah. Sebab qada satu pegangan. Qadar satu pegangan asing-asing. Qada pula ada terpesongnya sendiri-sendiri. Qadar pun ada terpesong salahnya sendiri-sendiri. Dua pegangan nak kena mati molek. Berarti insyaAllah saya akan ambil satu-satu. Cerita qada dulu perhabis, kita pun cerita qadar pula. Kena faham satu-satu. Sebab apa? Sebab ini dua pegangan. Ini dua pegangan. Jadi kena faham satu-satu. Tapi dah dua pegang, kenapa sebut qadar saja? Mana qada? Kenapa sebut qada saja? Kenapa tidak ada qadar? Ada ni. Jadi sebut qadar saja, masuk dua pegangan di dalamnya. Ketentuan Allah dan perbuatan Allah. Sebut qada saja, sama juga. Dua pegangan di dalam tu. Ketentuan Allah dan perbuatan Allah. Kalau sebut secara satu daripada dua. Faham tak ni? Ada pun kalau sebut dua pula ada dua peseng. Ada yang sebut qada dan qadar. Ada yang sebut qadar dan qada. Sini pun cukup dah kalau kita dah faham. Kenapa ada dalam kitab sebut qada, qadar. Ada kitab sebut qadar, qada. Orang yang ngajar pula disebut qada dan qadar. Orang ngajar pula sebut qadar dan qada. Sebenarnya mana hak dahulu? Sebab kita macam sebut tadilah dua pegangan. Kita mati dah, satunya ketentuan azali. Satunya perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Mestilah kita sebut hak pelan terlebih dahulu, bukan gitu? Betul. Barulah kita sebut hak pelaksanaan. Perbuatan Allah. Jadi bila sebut qada dan qadar dan qada, mana sebenarnya hak kita panggil pelang tu hak mana? Qada ke qadar? Dua-dua ada. Satu pandang kata pelan qada pelaksanaan qadar. Ada pandangan pula pelang qadar pelaksanaan qada. Maka keluar dua. Sama ada qada dan qadar ataupun qadar dan qada. Jadi kita jelas dah sini kita akan bawa jalanan Imam Asy'ari. Qada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi qada dan qadar. Jadi bila sebut qada dan qadar, qada makna dia sendiri, qadar makna dia sendiri. Ini kalau kita sebut berkaitan dengan satunya qada, satunya qadar. Di bahasa Arab banyak seumpama tu. Contohnya taufik dan hidayah. Taufik makna lain. Hidayah makna lain. Terkadang disebut taufik dan hidayah. Terkadang disebut taufik daripada Allah. Hidayah tidak sebut. Terkadang disebut hidayah daripada Allah. Taufik tidak disebut. Terkadang taufik dan hidayah. Ni. Dia sama macam tadi lah. Taufik, hidayah makna lain-lain. Kalau sebut taufik sahaja, makna dia masuk makna taufik dan masuk makna hidayah. Kalau sebut dan hidayah, masuk di bawah makna hidayah ni, hidayah dan taufik. Kalau sebut kata kesemuanya adalah taufik dan hidayah daripada Allah. Taufik makna dia, hidayah makna dia. Dia taufik ni
kekuatan kita untuk mengerjakan suruhan dan kekuatan kita untuk meninggalkan larangan. Tu kekuatan kita tu. Hidayah ni kita tahu mana kita tahu perkara yang baik tu baik, perkara yang buruk tu buruk. Tu hidayah. Kan kita kan kadang-kadang tak tahu pun hak mana hak baik, hak mana hak buruk. Ada kita tahu dah. Hak ni perintah Allah. Ini kebajikan. Ini larangan Allah. Ini kejahatan. Tu panggil hidayah. Tapi kadang-kadang taufiknya tidak ada. Mana? Yelah, memang hak ni hak Tuhan suruh. Ini kebaikan. Tapi nak macam mana saya? Tengok tu. Tak ada kekuatan. Hidayah ada, tapi taufik tak ada. Memanglah hak ni benda larangan Allah ni, benda yang tak baik ni. Tapi kenapa kamu teruskan? Nak buat guana saya. Tengok dia tak ada kekuatan, tak ada taufik. Faham tak ni? Jadi yang kita naknya taufik dan hidayah. Faham tak ni? Tapi kadang kita minta hidayah saja. Allahumma hdina. Allahumma hdini fi man hadait. Ada doa kunut tu kan? Kita minta hidayah. Taufik tak mau minta ke? Masuk dah makna taufik tu di dalam. Kita baca dalam duduk antara dua sujud tu kan? Wahdini wa'afini tu. Wahdini, kita minta hidayah. Dah? Taufik tambah ke? Cukup dah. Sebut satu, dua-dua masuk dalam. Dirangkum sekali. Dirangkum lalu dah. Taufik daripada Allah. Dengan makna perkara yang baik kita nampak baik dan kita boleh turuti. Perkara yang buruk kita nampak buruk dan kita boleh tinggal. Dia gitu. Jadi dua-dua selalu masuk dalam. Tapi kalau sebut daripada taufik dan hidayah daripada Allah, maka taufik makna dia sendiri, hidayah makna dia sendiri. Dia gitu. Ini sebagai tambahan pada kita. Contoh laginya Islam dan iman. Sama juga. Kita cerita bicara Islam, iman, ihsan terdahulu kan. Islam lain. Iman lain. Tapi kalau sebut kata orang-orang Islam, maknanya orang Islam yang beriman. Orang yang beriman, makna orang beriman yang Islam. Dia dua-dua dah masuk. Tapi kalau sebut mereka lah di kalangan orang-orang Islam yang beriman dengan Allah. Awak lagi dua pula dah. Mereka adalah orang Islam yang beriman. Islam ni terima zahir, iman ni percaya hati. Sebab dia bagi dua tu. Tapi kalau mak kata orang Islam, kamu sebut orang Islam. Kalau zahir saja terima, hati tidak percaya, tak cukup. Kena sebut orang Islam yang beriman, barulah lengkap. Tak apa, sebut orang Islam cukup dah. Bila sebut kata orang Islam, maknanya orang ni orang Islam yang beriman. Ataupun sebut kata orang yang beriman, dengan makna orang beriman yang Islam. Kalau sebut satu, masuk kedua-dua makna. Kalau sebut suku-suku, orang Islam yang beriman dengan Allah. Mana apa? Orang Islam yang terima zahir, yang beriman ni hak percaya hati. Ini sebagai bandingan kepada kita nak pergi kepada hak qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah selok kita pun nak habis dah selok ni. Panjang lagi ni baru di permulaan baru ni. Huraian secara umum baru ni. Rakung dulu belaka qada qadar. Kemudian insya-Allah barulah kita pecahkan pula antara qada dan qadar. Ini kita panggil huraian secara umum terlebih dahulu. Kemudian kita balik semula kepada hak Nabi jawab, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman. Tengok tu Nabi ulang balik, wa tu'mina, tu penekanan. Sebab apa? Penting di sinilah hak banyak terpesong. Walaupun terkadang yang terpesong tu di kalangan mereka yang tidak disangka-sangka terpesong. Dan kita sebut. Siapakah mereka yang tidak disangka-sangka terpesong? Mereka yang digelar sebagai orang yang berpengetahuan agama. Kalau orang yang tidak ada pengetahuan agama, salah padang, awak salah.
Tapi ada juga orang yang terpesong ni, dan kita sebut di kalangan mereka-mereka yang tidak disangka-sangka terpesong. Kalangan mana? Kalangan yang dikatakan berpengetahuan agama, tiba-tiba terpesong juga. Ni dalam bab hak rukun iman yang keenam. Sebab tu Nabi tekan, wa tu'mina bil qadari. Dan engkau beriman dengan apa di qadar? Ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Nabi pun sambung pula dengan badal, dipanggil ataf bayang. Khairihi wa syarrihi. Tengok. Wa tu'mina bil qadari. Nabi badalkan dengan khairihi wa syarrihi. Mana hak kata qadar daripada Allah ni? Ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah ni mana? Khairihi. Perkara baik datang daripada ketentuan Allah dan perbuatan Allah. Wa syarrihi. Perkara jahat pun datang daripada ketentuan dan perbuatan Allah. Apa dia perkara baik? Iman dan ta'ah seseorang datang daripada qada dan qadar Allah. Mana perkara jahat? Kufur seseorang, melakukan maksiat oleh seseorang pun qada dan qadar Allah, ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi datangkan pula badal dengan khairihi wa syarrihi? Kenapa? Kerana nak mentawdihkan, kerana nak menjelaskan lagi bahawa hak ketentuan Allah dan perbuatan Allah ni, perkara baik pun ketentuan Allah, perkara jahat pun ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi datangkan badan kerana nak menjelaskan, serta Nabi taukidkan, Nabi tekankan dengan Nabi ulang balik wa tu'mina bil qadari tadi. Tu taukid dah tu. Nabi nak kuat balik, Nabi nak kejap balik, Nabi kata Nabi ulang balik wa tu'mina bil qadari. Kemudian Nabi perjelaskan lagi ketentuan Allah dan perbuatan Allah ni khairihi wa syarrihi. Baik iman dan ta'ah, ketentuan dan perbuatan Allah. Wa syarrihi, jahat, kufur dan maksiat, ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis sahih Muslim, Nabi bersabda, wal qadari kulli. Engkau beriman dengan ketentuan Allah dan perbuatan Allah, Nabi kata kullihi, sekaliannya. Dia panggil apa? Taukid atau dia panggil takkid. Nabi mengkuatkan lagi bahawa ketentuan Allah dan perbuatan Allah ni kullihi, sekaliannya adalah ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk selok yang pertama lah. Hak rukun iman yang keenam, beriman dengan qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkara baik pun qada dan qadar, perkara jahat pun qada dan qadar. Kemudian perkara jahat kita beriman qada dan qadar, tetapi dari segi adab percakapan kita dilarang menyandarkan perkara jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari segi percakapan, yang baik daripada Allah, yang tak baik datang diri saya sendiri. Kemudian kita ahli sunnah wal jamaah, sekalian perkara qada dan qadar Allah, kita wajib berpegang di akidah kita. Kita ada ikhtiar dan usaha. Kita wajib berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan, tetapi pilihan dan perbuatan kita tetap datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah Taala beri pemahaman ilmu agama, terutama sekali ilmu berkaitan akidah. Mudah-mudahan kita berpegang dengan akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Jadi itulah perkongsian untuk pada minggu ini. Tadi Ustaz telah membicarakan secara umum, Ustaz, ya? Secara umum tentang membicarakan rukun iman ke-6, iaitu qada dan qadar.
Allah Subhanahu Wa Taala secara umumlah. Jadi untuk minggu ini kita hentikan dulu di sini insya-Allah. Jadi sebelum itu saya mempersilakan Ustaz untuk bacakan doa seperti biasa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hanya sampai di sini saja untuk rancangan Salat Ad-Din Khalis untuk pagi ini. Dan semoga apa yang dibicarakan untuk hari ini sedikit sebanyak memberi panduan dan juga pedoman dalam kehidupan kita. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan di hari yang sama. Kita terus ikuti bersama-sama dengan DJ yang bertugas untuk pagi ini dalam Anggun Inspirasimu. Radio Malaysia.